Sekarang ni aku buka pre-order untuk baju The Shield Fan Edition. Baju ni ada Dean Ambrose, Roman Reigns dan juga Seth Rollins. Baju The Shield Fan Edition ni menggunakan kain microfiber. Consider kain jersey. Boleh buat bersukan, boleh buat jalan-jalan. Kenapa boleh buat jalan-jalan? Sebab dia punya ketebalan dia 180 GSM dan bukan microfiber biasa, tapi dia pakai kain microfiber RJ. Kata kalau korang berminat nak dapatkan baju The Shield Fan Edition ni, link aku letak dekat ruangan description kat bawah. What's up bro, sis, mother-father sekalian, Hazwan Shah Bebe, hashtag bukan Zizan, the best palatau in the world. Yang baru sampai dekat channel Hazwan Shah Wrestling ni, tak tekan lagi butang subscribe, tunggu apa lagi guys? Make sure korang tekan dulu butang subscribe, tekan sekali butang loceng, asyabala butang subscribe. Video ini adalah video premier. Korang boleh hantar super chat dan juga super sticker kalau korang nak donate dekat channel Hazwan Shah Wrestling. Aku nak cerita dulu satu benda yang berlaku dekat WWE last week lah, yang berlaku dekat SmackDown minggu lepas. Ricochet dinobatkan sebagai juara Intercontinental Champion yang baru. Okey, kita mula-mula nampak Finn Balor jadi US Champion, something yang kita tak expect. Tiba-tiba kita nampak Ricochet pula jadi new Intercontinental Champion. Aku yakin ramai gila tak akan expect benda ni, sebab semua akan fikir Sami Zayn akan defend dia punya title lawan Johnny Knoxville dekat WrestleMania. Sebab rumours ataupun cerita ataupun berita tentang benda tu lagi strong. Tak ada pun berita beritahu Ricochet yang akan menang. So bila Ricochet menang, memang aku terkejut dan aku sangat happy lah, sebab dia deserve to be pushed. Akhirnya dia punya moment sampai pun. Walaupun cara menang dia tu sebenarnya ramai orang tak berapa berkenan lah, sebab Johnny Knoxville datang tolong, macam menang tak berapa nak clean. Tapi kalau ikutkan betul-betul pun, Johnny Knoxville dia distract je, dia tak ada sentuh pun Sami Zayn. So aku tak kisah, janji Ricochet dapat juga jadi champion dekat main roster. Dulu kita nampak dia dekat NXT je jadi champion. For me this is a good thing lah, just that cara dia menang tu terpulang pada cita rasa masing-masing. Satu je persoalan aku kat sini kan, kita dah nampak Roman dengan Brock winner take all. Lepas tu kat WrestleMania, Finn Balor kita tak dengar akan lawan dengan siapa, Ricochet kita tak dengar lawan dengan siapa. Adakah plan WWE sebenarnya nak gabungkan juga US Champion dengan Intercontinental Champion dekat WrestleMania nanti? Kata kalau jadi, memang betul lah tak ada lagi brand split lepas ni. Ok, tanpa buang masa, jom kita start review AEW Revolution. Pertama sekali, kita sebelum AEW Revolution start yang main show tu, kita ada pre-show. Dalam pre-show ada 3 match. Match yang pertama dekat pre-show, Leyla Hirsch kalahkan Chris Statlander. Satu match yang bagi aku hard hitting. Dua-dua bantai each other, memang boleh nampak lah pukulan dia tu nampak macam padu, nampak memang hard, memang bagi kau-nya. Dan dalam match ni Leyla Hirsch menang dengan cara kotor lah, standard heel. Dia guna besi yang ada tersimpan dekat bawah gelanggang. Aku okey dengan match ni. Match ni bagi aku best. Pembukaan yang okey. Kalau Statlander menang aku okey. Leyla Hirsch menang dengan cara macam ni pun aku okey. Kena dengan karakter dia. Perlawanan kedua antara perlawanan yang aku nanti-nantikan, Hook kalahkan QT Marshall. Dalam match ni awal-awal kita nampak macam Hook yang control match ni. So aku terfikirlah takkan match ni nak buat QT Marshall nampak teruk. Last QT Marshall dapat juga moment dia start tengah-tengah match sampai habis, dia macam almost conquer the match lah. But at the end dia tak berjaya pun nak kalahkan Hook. Hook masih lagi di book macam mana dia di book. Just that QT Marshall dapat moment dia. Aku suka sebab somehow aku pun into the Hook punya karakter, Hook punya style ni. Adakah ini satu benda yang baik untuk QT Marshall, someone yang bagi fight dengan Cody Rhodes hari tu, exhibition match. Aku rasa this match should be much more intense dan panjang kot, bukan dengan cara macam ni lah. Mungkin boleh bagi Hook menang, tak ada masalah, tapi bukan dengan cara yang tak terlalu susah untuk Hook. House of Black lawan dengan Pac, Penta Oscuro dan juga Eric Redbeard yang dulu dikenali sebagai Eric Rowan dekat WWE. Match ni satu lagi match yang best. Tadi aku lupa nak cakap yang Hook dengan QT Marshall, match tu pun best juga. Match ni lagilah best. Sedap gila nak tengok. Sampai aku tertanya kenapa kau pergi letak match ni dekat pre-show, dekat The Buy-In. Match ni patut duduk dekat main show. Keputusan kat sini House of Black menang aku okey, sebab maybe kena ada Rey Fenix nanti baru Death Triangle boleh menang. Tapi sementara Rey Fenix tak ada, bagi je House of Black menang. Dia pun ada member baru, Buddy Matthews. Dan Eric Redbeard ni bukan ahli baru untuk Death Triangle pun, dia macam menggantikan Rey Fenix sahaja. Dalam match ni aku rasa everyone stole the show. Semua orang dapat moment dia dan semua orang bagi dia punya best lah. Pacing match ni pun memang naik sampai habis. So belum main show lagi kau dah rasa sedap gila. 3 match yang sedap ada dekat
pre-show. Dan pre-show AEW Revolution ni kau boleh tengok free kat YouTube je. Naik ke main show, dibuka dengan perlawanan yang aku tak expect akan buka AEW Revolution main show ni lah, iaitu Chris Jericho lawan dengan Eddie Kingston. Satu lagi match yang best juga. Chris Jericho tewas di tangan Eddie Kingston dengan submission. Y2J Jericho dia tap out. Dalam match ni kita nampak lebih pada character works. Dua-dua bawa character works dengan sangat baik. Lagi-lagi Jericho kat sini heel, berbawa kira macam bawa watak jahat, cocky sikit lah dia. Match pun sedap, memang tunjuk yang dua-dua ni ada beef, tak puas hati dengan masing-masing, especially tambah lagi dengan macam ada story yang Eddie Kingston try to prove himself. So at the end aku happy dengan match ni. Terus dah 4 match yang sedap bila match ni dah habis. Perlawanan kedua dekat main show, Jurassic Express berjaya defend diorang punya AEW World Tag Team Champion lawan dengan Red Dragon yang dulu dikenali sebagai Undisputed Era, Bobby Fish dengan Kyle O'Reilly, dan juga The Young Bucks. Satu perlawanan yang kalau ikutkan kau tanya aku dah boleh expect dah result Young Bucks dengan Red Dragon takkan menang, sebab aku rasa diorang akan berlawan antara dua tim tu tapi tanpa AEW World Tag Team Champion. Keputusan yang tepat je bagi aku okey, Jurassic Express pegang title ni lama sikit. Satu perlawanan yang menghiburkan. Luchasaurus best gila dalam match ni. Nick Jackson terbaik, Jungle Boy, Kyle O'Reilly, Bobby Fish, semua main peranan diorang. Satu perlawanan yang memang tak ada moment yang kau rasa nak pejam mata kejap lah. Ada je benda yang diorang nak buat. Aku sangat puas hati dengan match ni. Ini one of the best match of the night untuk aku. Face of the Revolution ladder match. Menang akan jumpa antara Sammy Guevara ataupun Scorpio Sky dekat Dynamite nanti untuk TNT Champion. Tapi dia dekat Dynamite yang St. Patrick punya event. Dalam match ni aku sebut seorang-seorang lah. Wardlow dia menang. Dia kira okey juga, over dengan crowd. Ramai crowd nak dia menang dan aku sendiri pun nak dia menang. Nak tunggu dia berpaling tada daripada MJF. Nak kata dia stole the show, tak, bukan dia, tapi dia impresif juga dalam match ni. Powerhouse Hawks pun impresif. Keith Lee duk baling orang, di baling Orange Cassidy tu semua pun best gila nak tengok. Christian Cage, aku rasa dia buat match ni nampak lagi ada seri. Ricky Starks, character works dia dalam match ni memang bagi match ni nampak macam lengkap. Orange Cassidy, dia yang stole the show untuk aku lah, dengan style yang dia selalu buat, dengan cara dia naik tangga, dengan move-move dia semua. Aku rasa memang momen yang aku boleh ingat adalah shocknya tengok Orange Cassidy dalam match ni. Bagi aku match ni dah macam lengkap tapi belum sempurna lah. Dia dah macam ada a bit of everything but then can do better. Still bukan satu match yang membosankan. Bagi aku match ni pun best je. Seriously best. Just that ada lagi match lain yang lagi best lah daripada match ni bagi aku. Yang penting tak bosan. Yang penting best guys. Jade Cargill defend dia punya AEW TBS Champion lawan dengan Tay Conti. Dia berjaya defend dia punya championship tu. Satu perlawanan yang sebenarnya aku expect match ni takkan best. Tapi somehow awal-awal ada adegan, malah nak cerita lah, ending pun ada adegan macam tu juga. Match ni yang aku boleh ingat, masing-masing kuat menendang muka masing-masing. Ambil kau, dia bagi tepek punya kat muka. Cargill bagi dekat Conti, Conti bagi dekat Cargill. Somehow aku tak sangka match ni pun best juga. So kudos to this two person. But then aku prefer Tay Conti untuk menang match ni sebab lately ni nampak lah dia punya improvement tu dekat AEW sangat-sangat ketara. So dia tak dapat AEW World Champion, Women World Champion hari tu. TBS Champion pun okey lah, tapi somehow dia tak berjaya juga dapat TBS Champion. Tak berjaya nak kalahkan Jade Cargill. CM Punk dan juga MJF untuk dog collar match. Okey, dari tadi aku duk cerita semua match best kan. Match ni pun best guys. Walaupun bukan best match of the night untuk aku, tapi still match ni penuh dengan story, dengan MJF buat promo sekejap, lepas tu baru nak kutuk penonton, you guys don't get it, dah kena tarik dengan CM Punk berdarah habis, berdarah teruk dalam match ni. Character works dua-dua baik, storytelling yang paling TikTok dalam match ni. Dia tak adalah move-move yang gila babeng ke apa pun, tapi the story lah, dengan ada dog collar-nya lagi kan, rantai anjing tu semua, buat match ni nampak macam best gila untuk tengok. Memang best lah match ni. Keputusan kat sini CM Punk menang. Macam mana dia menang? Itu yang best. So dia menang, memang semua orang nak dia menang sebab itu dah kalah dengan MJF. Lepas tu cara dia menang tu pula bila MJF duk panggil Wardlow datang. Wardlow datang cari cincin tak jumpa. Lepas tu MJF dah kena GTS, lepas tu landing dekat paku tekan. Brutal lah, match ni memang brutal. Lepas tu barulah
Wardlow perasan ada dekat poket kanan dia cincin tu. Dia keluarkanlah cincin tu, tinggalkanlah kat ujung kat tepi gelanggang tu. Kod lah MJF nak datang ambil. Tapi dia belah je lah macam tu. Yang ambilnya CM Punk. Tapi nampak gaya memang macam dia sengaja pun nak cincin tu sampai kat tangan CM Punk. Kira dah nampak tanda-tanda nak berpaling tada tu lah. Sebab dia dah menang dah pun ladder match. Tak perlu dah pun nak bekerja dengan MJF, boleh bekerja dengan Tony Khan terus. So CM Punk guna cincin tu, balon dekat MJF. It's a good revenge punya angle kat situ. Dan CM Punk menang match ni. So dah 8 dah match yang best. Sedap gila tengok kan AEW Revolution. Sampai dah rasa penat. Akhirnya AEW bagi kita momen untuk berehat. Match yang ke-9 ni, dia tak bosan. Dia almost average tapi atas lah daripada average. Bukan satu match yang teruk pun. AEW Women World Champion antara Thunder Rosa dan juga Dr. Britt Baker. Dalam match ni Thunder Rosa kalah sebab ada gangguan, bukan gangguan makhluk halus tapi gangguan daripada Jamie Hayter dan juga Rebel. So kira macam Dr. Britt Baker menang dengan cara standard heel jugalah bila ada kuncu-kuncu kat keliling gelanggang. Match yang bagi aku biasa lah, match yang kita boleh tengok dekat Dynamite mingguan. Okay, match tu tak bosan pun, nak kata average pun tak, dia lebih sikit je. Dia dah bagi kita momen untuk kita cool down sekejap. Kalau tak, penat weh, nak sorak, nak jerit, nak happy. Tapi AEW bagi kita satu match je nak berehat. Lepas tu Jon Moxley dengan Bryan Danielson. Aduh, sedap balik. Weh, ini klasik, instant klasik. Klasik wrestling match sampai betul-betul ada bloody punya moment. Sebab Moxley kata dia nak blood dengan orang tu, opponent dia. Dan dia blood dah dengan Bryan Danielson dalam match ni. Aku ingat Bryan Danielson akan menang, Daniel Bryan. Tapi tak, Moxley yang menang. Dan cara Moxley menang tu protect juga karakter Bryan Danielson. Sebab Bryan Danielson tak adalah kena bantai sampai lunyai pun. Moxley dah kena lunyai pun still boleh menang. So aku rasa dari segi protect karakter untuk dua-dua ni dah sangat baik dah kat sini. Cara Moxley menang ni memang membantu untuk dua-dua karakter. Tapi bila match dah habis, dua-dua tu macam nak bergaduh, datanglah pula William Regal. William Regal buat dia punya debut dekat AEW. Crowd memang sorak gila-gila lah. So bila Regal datang dia sepak Moxley, dia sepak Bryan Danielson, and then dia berjaya satukan Moxley dan juga Bryan Danielson. Kat sini kita nampak tanda-tanda mungkin akan wujudnya satu faction baru antara Jon Moxley, Bryan Danielson dan ada William Regal sebagai manager. Dan faction baru kan mungkin akan rekrut orang lain lagi. Siapa yang korang nak tengok join faction William Regal ni, Bryan Danielson dengan Jon Moxley dekat AEW ni? Siapa yang korang berminat nak tengok, cuba korang share dekat ruangan komen kat bawah. Aku nak tahu juga. Dan cerita pasal debut, bukan ada debut William Regal saja, tapi ada juga debut daripada Shane Strickland. Kalau korang tak kenal nama tu siapa, Isaiah Scott yang dulu bergusti dekat NXT, naik ke main roster pun pakai nama Isaiah Scott. Dia naik ke SmackDown dalam kumpulan Hit Row. Tapi itulah, Hit Row dah dilepaskan dan sekarang ni Shane Strickland ataupun Isaiah Scott ni bekerja dengan AEW pula. Dan aku sangat-sangat happy dengan berita ni. Sebab apa? Sebab aku sangat-sangat suka dengan hasil kerja Isaiah Scott dekat NXT sebelum masuk kumpulan Hit Row dan bila dah masuk kumpulan Hit Row. Dan masuk kumpulan Hit Row dari segi karakter jadi lagi macam best. Sebelum masuk kumpulan Hit Row, hasil kerja dia atas gelanggang, tiap kali lawan walaupun kalah, kebanyakan perlawanan yang dihasilkan semua sedap-sedap. Lawan dengan Bronson Reed, lepas tu ada Six Way punya match, semua best lah. Dan aku rasa Shane Strickland boleh stole the show banyak kali dekat AEW. Dream match banyak gila dengan Kenny Omega boleh, Bryan Danielson boleh. Banyak lah. Dia ni aku yakin memang akan buat kita tergamam tengok dia dekat AEW. And then match seterusnya, orang expect mungkin akan nampak Jeff Hardy dekat match ni sebab ada Matt Hardy dalam match ni. Tapi tak, Jeff Hardy tak muncul pun dekat AEW Revolution. Match antara Matt Hardy, Andrade dan juga Isaiah Cassidy lawan dengan Sting, Darby Allin dan juga Sammy Guevara. Okay, hari tu aku tertanya first, kenapa kau tak buat je Sammy Guevara lawan Darby Allin, lawan Andrade dekat AEW Revolution daripada kau buat 3 lawan 3 tornado ni. Tapi aku faham lah, dia nak bagi Sting, nak bagi Matt Hardy peluang untuk berlawan dekat AEW Revolution. Okay, aku tak ada masalah lah benda tu. Lepas tu, bila dah tengok betapa shocknya House of Black ni lawan dengan Penta, Pac dan juga Eric Redbeard, aku tu tanya kenapa match tadi tu dekat pre-show, kenapa match yang ni tak duduk kat pre-show. Tapi lagi sekali, okay, aku faham kenapa dia orang tak letak match yang ni pun dekat pre-show. Sebabnya, match ni start dengan sangat laju, buka dengan sangat baik, best gila tengah-tengah match. Memang brutal dengan weapon yang dia pakai, penggunaan semua benda dekat luar gelanggang. Kita nampak Sting yang dah tua tu lompat daripada tempat tinggi, landing atas table yang dah double. Satu, lepas tu ada satu lagi yang ikut kan triple lah. Orang tu dah buka 2 table, kiri dan kanan, letak satu table atas tu. Dia lompat pula, Sting lompat dekat atas Andrade kot, buat frog splash.
dah tua kot mamat tu, dia boleh buat benda tu. Semua benda yang berlaku dalam match ni buat aku rasa mesmerize gila tengok. Antara match yang aku tak nak pejam mata jugalah. Memang shock lah dengan guna kerusi. Andrade awal-awal match lagi badan belakang dah bengkak. Tapi satu je benda yang aku rasa slack. Benda ni kecil je lah. Ending tu Darby Allin buat dia punya finisher, coffin drop. Landing dia dekat Matt Hardy tu, belakang kepala je yang kena dekat Matt Hardy. Tapi aku boleh terima juga sebab dia dah buat reverse DDT tu atas kerusi dekat Matt Hardy. So mungkin tak apalah. Tapi still kalau coffin drop tu landing tepat, akan jadi lagi nice. Benda tu sikit je, minor je, tak ada masalah pun. Sebab everything dah nice lah. Tapi benda tu just macam, kalau teringat, aduh, sayang. Sikit je benda tu. Kalau ubah, lagi cantik. Tapi still match ni best gila. Seriously, aku tak rasa Six Man Tornado tag team match ni akan best lah. Tapi they prove me wrong lah. Dan main event, kita ada AEW World Champion antara Adam dan juga Adam. Adam Hangman Page dan juga Adam Cole. Bye-bye. Lain macam bunyi dia. Match ni pun best juga. Ada Red Dragon datang kacau, ada Dark Order datang tolong backup Hangman Page. Red Dragon tak adalah kacau ketara sangat, tapi adalah presence dia orang tu mengganggu sikit kan. Banyak move-move yang aku rasa macam kan. Lagi-lagi powerbomb dekat apron tu yang kuat gila kan, bunyi Adam Cole landing bila Hangman Page buat powerbomb tu. Lepas tu Hangman Page kena Panama Sunrise yang macam destroyer tu dekat luar, kena lagi dekat dalam dengan low blow-nya lagi. Tapi Hangman kick out juga sampai aku dah terfikir dan aku reda time tu Adam Cole menang. Sebab aku minat Hangman Page, dan aku kalau boleh nak Hangman Page jadi champion lagi. Tapi itulah, bila Adam Cole dah buat macam tu, aku macam okey lah, tak apa, aku okey je kot kalau Adam Cole menang. Tapi bila Hangman Page kick out, aku rasa macam yeah. Dan bila Hangman Page menang, aku lagilah macam yeah. Satu match yang best lah. Bila match ni dah nak habis, aku macam okey, aku penat sama ni, tapi sebab best, aku boleh terlupa penat-penat aku tu. Satu lagi match yang bagi aku memang match ni simple, tak perlu buat benda yang over gila babeng pun, tapi still boleh buat aku rasa terhibur tengok. So Hangman Page masih lagi AEW World Champion. In the future, aku nak tengok Adam Cole jadi AEW World Champion. Kalau nak fikir betul-betul, ramai gila yang aku nak tengok jadi AEW World Champion. Dari segi momen, tu je lah. Dua debut lah, Shane Strickland ataupun Isaiah Scott dan juga William Regal. Lain daripada tu tak ada. Kita ingat adalah Johnny Gargano ke, Karrion Kross ke, Bray Wyatt ke, Braun Strowman ke, Shane McMahon ke, Cesaro ke, Jeff Hardy ke. Tapi tak, semua nama tu tak ada pun. Padahal ni AEW Revolution. Daripada segi momen mungkin kantoi sikit lah. Tapi aku tak kisah semua benda tu. Aku tak rasa marah pun. Sebab daripada 12 perlawanan, 11 perlawanan yang betul-betul best. Bagi aku memang best. Satu perlawanan yang tak adalah dia biasa, satu perlawanan biasa. Nak kata average pun tak. Tapi kira okey lagi match tu. Aku okey, aku tak rasa nak marah pun. Kalau aku kena bagi bintang untuk AEW Revolution kali ni, aku akan bagi 9.5 bintang daripada 10 bintang. Tinggi kan, melampau kan. Tapi suka hati aku lah. Aku kalau boleh nak bagi 10 per 10 sebab yelah, aku tadi komplain Britt Baker dengan Thunder Rosa tak berapa nak best. Tapi aku faham juga dan aku rasa better pun match tu tak best. Sebab kalau best, aku akan bagilah 10 per 10. Tapi bila tak best ni, aku ingat bolehlah bagi 9 per 10. But then kena faham peranan diorang kenapa tak best. Sebab nak bagi orang cool down supaya orang tak penat dengan match-match yang lagi best lepas tu. So pasal tu okey je untuk bagi 9.5 per 10. Sorry kalau korang rasa melampau ke apa ke, tapi aku rasa yes, AEW Revolution deserve to get 9.5 over 10 stars. Performer of the night, sorry aku tak boleh bagi kali ni sebab terlalu ramai gila stole the show. Dan untuk match of the night pun aku tak boleh nak pilih susah gila nak pilih. Banyak sebenarnya bila aku kata match ni, tapi match ni ada kurang kat sini. Okey lah match ni, tapi match ni lebih kat sini pun kurang dekat sini juga. Tapi kalau aku kena pilih satu lah kan, ini pendapat peribadi lah. Aku tahu korang ada yang suka Adam Cole dengan Hangman, ada yang suka MJF dengan Punk, ada yang suka Moxley dan juga Danielson. Tapi kalau aku kena pilih, aku akan pilih Jurassic Express, Red Dragon dan juga Young Bucks untuk AEW World Tag Team Champion. So guys, itu saja untuk review AEW Revolution kali ini. Lagi sekali, kalau korang berminat dapatkan baju The Shield Fan Edition yang aku jual tu, keluaran bebek eksklusif, link ada dekat ruangan description kat bawah. Jemput layan semua video yang korang nampak dekat skrin korang sekarang ni. Next video, mungkin aku akan buat live stream main WWE 2K22. Jadi kalau tak nak terlepas info ke apa ke, make sure korang follow Instagram aku dan juga Twitter aku. Aku akan announce kat situ dulu bila aku akan buat live stream main 2K22 ni. I'll see you guys again in the next video. Terima kasih, datang lagi. Motherfucker.